Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat, cuba tengok muka surat yang semalam, muka surat 15 jadi 16 lah kan. 15 muka surat 16. Entah tak ada. Yang barulah. Tak boleh orang hadiah tu. Tengok, Ana pun tak sangka kan, Ana photostat ni sebelum belajar bahasa Arab lagi. So, sekarang ni boleh mengajar. Ana photostat ni sebelum belajar bahasa Arab lagi. 89 saya pergi kan, 88 tu saya photostat kot. Muka surat apa tadi? So dia tak berubah, masih sama lagi. Muka mulhaqat an-nahwu masih lagi dalam mulhaqat an-nahwu. Mana dia tak masuk kepada perbincangan nahwu yang sebenar, cuma ini attachment aja. Ya? Ini perkara-perkara penting yang perlu diketahui sebelum kita masuk bab nahwu dia. Antaranya ialah istilah i'rab isim. I'rab tu benar ke tak? I'rabul ism. I'rab isim dan juga i'rab huruf, harf dan juga i'rab jumlah. So makna tadi yang kita dah kata tadi, jumlah tadi la mahalla la min al-i'rab, al-jumlah laha al-jumlatu mahallun min al-i'rab pun ada kan. Al-jumlatu laha mahallun min al-i'rab wal jumal. Jumal jamak kepada jumlah. Jumal ke sini jumlah. Jumlah. Wal jumlati. So macam mana kita nak tengok i'rab, apa dia kata tentang i'rab tu? Mana perkara-perkara yang perlu kita tahulah. Kita nak sebut i'rab satu-satu kalimah yang ada dalam ayat. So dia bagi 3. Satu, tengok petak dia tu. Yuzkaru kan petak yang pertama. Cuma yang atas tu dia terang saja mana apa maksud i'rab tu. Dia kata i'rabul murakkabat, peng'iraban murakkabat. Ini murakkabat, ini kalimah-kalimah yang disusun itu. Ialah huwa, maksud dia ialah zikru, kita sebut mauqi'i, tempat ataupun kedudukan, kulli juz'in, setiap juzuk, min ajza'il jumlah, daripada juzuk-juzuk yang ada dalam jumlah. Ini elemen-elemen kalimah-kalimah tu yang ada dalam jumlah tu, apa mubtada' ke, khabar ke, kan, fa'il ke, fi tarkib. Ayat kita panggil tarkib. Dalam tarkib, dalam susunan. Tarkib mana susunan? Susunan ayat kita panggil kalam. Kalam ataupun kita panggil tarkib ayat. Tarkibun. So i'rab murakkabat, yakni i'rab kalimah-kalimah yang ada dalam susunan ayat, ialah kita sebut kedudukan dia tu. Kedudukan sebagai apa? Mubtada' ke, khabar ke, fa'il ke, maf'ul ke, hal ke, tamyiz ke, maf'ul bih ke, maf'ul mutlaq ke, maf'ul lahu ke, maf'ul ajlihi ke, zaraf zaman ke, zaraf makan ke. Itu kita namakan sebut mauqi' dia, tepat dia tu. Setiap juzuk, sebab tu kita tak lepas satu pun, kita mesti kait. Yang ni kalau tak ada tempat pun kita kata yang ini ilhaq dengan ini, yang ini muta'alliq dengan ini attach dengan ini.
So dia sebut berapa petak yang ada situ? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 petak. So yuzkar fi i'rabil ism, disebut dalam i'rab isim. So dalam kita nak i'rab isim, misalnya zahaba zaidun kan, zahaba zaidun ilal madrasah, ilal madrasati yaumal jum'ati ma'a sadiqihi. Tak berbaris tak apa kan? Boleh? Kemah. So kalau kita nak i'rab isim, apa perlu yang kita sebut? Apa perkara yang perlu kita pertimbangkan? So poin dia tadi, yang pertama sifat wa nau'uhu, yang kedua i'rabuhu, yang ketiga halatuhu, yang keempat alamatu i'rab. So kita nak tahu, kalau isim tu kita kena tengok, dia kata sifatuhu wa nau'uhu. Kita nak tahu isim ni isim mana, isim jenis, contohnya sini Zaidun ni. Zaidun ni kalau dari segi tasrif, dia ini isim fa'il ke isim maf'ul ke? Tasrif kita yang mustaq tu kan, bentuk mustaq tu isim jenis mana? Sebab tu dia kata isim fa'il ke ataupun isim maf'ul ke atau isim zaraf ke, kita kena kenal tu. Sebab tu kita tak boleh nak baca, sebab kita tak kenal lagi rupa tu. Kalau isim fa'il kita kenal, kita boleh tahu sahaja ini mesti sifat, ini mesti kata sifat, ini mesti hal mesti isim fa'il ke isim maf'ul. Bentuk tu kita kena kenal, sebab saraf kena kuat. Tak kuat tak apa, dengar je. Ataupun dia kata kalau isim tu isim alam ke, proper name, ataupun dia kata apa tu, isim nakirah ke, isim nakirah ke makrifah? Makrifah walaupun ada tanwin kan. So dia nak tahu gitulah ciri-ciri tu. So maknanya kalau kita nak i'rab, selagi benar yang kita nak tahu, kita nak sebut boleh sebut aja. Zaidun dia kata, kita kata isim alam. Lagi apa benda yang kita tahu tanjam, bubuh semua. Tak semestinya kita cakap dua aja. Kalau nak tambahkan ilmu kita, nak tunjukkan kita ni hebat, beritahu isim fa'il mustaq sekian beritahu aja. Itu kalau kita nak sebut kata sifat dia dan nauk dia jenis mana kan. Yang kedua ataupun dia isim isyarah kan, dia kata bawah tu ismu isyarah. Misalnya sini zahaba zalika rajul kan, so kita kata zalika isim isyarah. Tambah pula isim isyarah lil ba'id, tambah lagi kan, nak tambah kan. Jadi pemeriksa tu letih sebelum baca panjang tu bagi satu markah. Budak ni mesti pandai ni kan, buat letih aku bagi markah. Isim syarah. Ataupun kalau dia ada isim zahaba alladhi, isim masuk, zahaba allazi kana fil baitul khala, telah pergilah orang yang berada dalam tandas dia. Sekian. So alladhi apa? Isim usul. Nanti usul masul ada ciri-ciri dia kan, dia ni mabni ke, dia apa ke, nanti disebut. So yang pertama kena kenal tu dulu, isim tu jenis apa. Kalau tak kenal, biarkan yang atas tu, yang bawah pula. Tengok isim tu jenis mana. Zaidun, contohnya zahaba Zaidun ilal madrasah. Kemudian dia kata kita nak tahu i'rab dia. I'rabuhu, yakni sama ada dia tu jenis mutasarrif, mutasarrifun atau ghair mutasarrif. Yakni yang baris punya berubah ataupun tidak berubah. Kan macam Zaidun ni jenis berubah kan. Kalau allazi tadi berubah ke tak berubah? Tak berubah. Kalau huwa jenis tak berubah. So ghair mutasarrif, tak boleh ditasrifkan. Ataupun wal mani' minas tasarruf. Kalau yang boleh berubah macam Zaidun kan, ada lagi yang jenis berubah sepenuhnya ke atau berubah yang separuh-separuh, yang kita kata ghairu munsharif kan. Misalnya sini kita kata apa, Umaru. Ni mamnu' minas saraf. Dia kata al mani' min tasarruf, artinya ghairu munsharif lah tu. Nama dia yang lain disebut ghairu munsharif. Ghairu munsharif ini yang biasa kita gunakan.
Nama lain bagi dia ialah al-mani' min tasarrufihi. Mani' yang tertegah daripada kita tasrifkan dia secara sepenuhnya. Okey, kemudian kita tengok dalam ayat tu. Nombor 3, kita tengok halatuhu. Nak tengok dia ni marfu' ke? Isim marfu' ke? Kalau marfu' ada 3 lah kan? Marfu', lagi mansub, lagi majrur lah untuk isim. 3 tu. Kita nak tengok dia ni marfu' ke? Kalau marfu' kerana apa? Dia tu marfu' ni sama ada fa'il, mubtada, khabar, naib fa'il. 3 tu, 4 pastikan. So dia kata situ marfu'. Tu adakah dianya marfu' li'annahu kerana dia tu fa'il ke? Ataupun dia mubtada ke? Ataupun dia khabar ke? Dan seterusnya kan? Ataupun khabar ke? Ataupun naib fa'il ke? Begitu. Itu maksud dia. Yang ketiganya, tengok alamat dia, tanda dia. Ni. Nak kenal alamat dia kan? Tanda dia. Mesti marfu' ni mesti ada tanda dia. Marfu' ni ada sebab dia. Sebab dia tadi sama ada fa'il. Yang ni pun mansub pun ada sebab dia. Maf'ulun bih ke? Dan sebagainya. Majrur misalnya, sebab dia tadi? Sebab dia dijarkan kan? Ataupun dia tu zaraf, ataupun dia tu mudhafu ilaih. Majrur. Hukum dia majrur. Dan seterusnya. Okey, tanda dia bawah tu tanda dia. Wa alamatu i'rabihi mestilah sama ada zahir ataupun muqaddar. Macam zahir ni zahir, nampak. Yang tadi ad-dunia tadi yang kita kata tadi muqaddar, ditakdirkan ada situ. Tapi tak wujud. Kerana ada alif. Alif ni tak boleh tunjukkan dhammah. Muqaddar. Ataupun harakatu bina'ihi idza kana mabniyan. Ataupun kalau dia mabni. Mabni contohnya allazi tadi. Zahaba allazi. So ni jenis yang tak berubah kan? So dia panggil mabni. So i'rab dia kita tengok dia punya dia panggil apa tu? Harakat bina'i. Harakat dia tu maknanya baris dia yang kalau dia baris dhammah kita kata ala dhammi lah. Ala dhammi. Mana dia mabni ala dhammi. Kalau dia mabni ala kasrah, kalau dia kasrah lah. Kalau dia mabni ala fathah, fathah lah dia. Tapi kita sebut fi mahallin, di tempat mubtada ke, khabar ke, majrur ke, marfu' ke. So iza kana mabniyan, kalau sekiranya dia tu isim mabni, sa'alladhi ataupun haza sini. Okey, haza ni mabni apa? Al-fathi ke al-sukun. Okey, yang tu habis tentang isim. Benda-benda yang kita perlu perhatikan lah. Sebagaimana yang anak duk i'rab tu kan. Okay, ini secara dia bagi secara ni lah poin-poinnya. Kalau zaraf pula fi i'rabi zarf. Zaraf ni macam apa? Zaraf ada berapa? Ada 2. Zaraf zaman dengan zaraf makan. So zaraf bila dia masuk dalam ayat, tengok dia kata jinsi wa jinsuhu. Jenis dia ada 2. Satu jenis zaman, satu jenis makan. So dia kata azarfun, adakah dia azarfu zamani, adakah dia zaraf zaman am makanin, ataupun zaraf makan, ataupun dia tu jenis apa, mu'rab ke ataupun mabni. Sama juga mu'rab dengan mabni. Mu'rabun mabniyun, sama juga zaraf. Misalnya qablu, min qablu, amma ba'du, mabni. Mabni. Qabla zuhri ataupun ba'da zuhri, qabla. Ini mu'rab kita panggil. Mu'rab mana dia boleh di-i'rabkan. Kalau ini tak, dia kekal gitu. Amma ba'du. Mabni. Ma'nahu a'ala al-madi yadullu am 'ala al-mustaqbal. A'ala al-mufrad yadkhulu am 'ala al-jumlah. Ada yang masuk, ada yang makna dia
makna menunjukkan peristiwa lalu, ada yang menunjukkan peristiwa akan datang, ada yang dia ni menunjukkan kepada mufrad, dia masuk kepada mufrad. Misalnya sini qabla zuhri, kan? Ada yang mengatakan iza zahaba, ni zaraf tapi masuk pada jumlah apabila menunjukkan waktu. Ataupun makna syarat, macam ni ada makna jika, iza zahaba, apabila dia pergi saya akan pergi, ada makna syarat, dia zaraf. Muta'allaquhu tadi kita dah beritahu, kalau macam zahaba Zaidun ilal madrasah, ini jelas makna ila ni bukan zahaba Zaidun qabla zuhri, sebelum qabla az-zuhri, sebelum zuhur. So ini zaraf, menunjukkan masa, kan? So dia mesti berkait dengan kata kerja. Ini disebut kata kerja dia. Kerana pergi ni qabla zuhur ni berkait dengan pergi. So zahir lah, anwa'u jenis zahir. Ada yang dihazafkan, fi'ilnya dihazafkan. Contohnya apa? Tak boleh bagi contoh. Nanti kalau masuk mari anda bagi. Ataupun habis dah situ untuk zaraf, ada yang zaraf yang mahzuf. Mahzuf nanti misalnya nanti kita takdirlah situ ada kainun ke, kan, ada mustaqirrun ke, ada wujudun ke, kan, biasanya ada gitu. Biasanya di sini dia tak ada kata kerja lah, dia tak ada kata kerja, so kita anggap sini ada satu kata kerja ataupun kata nama yang mempunyai kuasa kata kerja. Dan seterusnya kita tengok fi i'rabihi tawabi'. Fi i'rabi tawabi'. Tawabi' mana setiap isim ni nanti macam zahaba Zaidun, kadang-kadang Zaid ni kita nak sifatkan dia. Zahaba az-Zaidu at-tawil. Zaid yang tinggi itu telah pergi dah. Zahaba ilal madrasah. Qabla zuhri, kan? Macam cancing tulisan. Zahaba Zaidun at-tawil. So tawil ini bukan sifat kepada Zaid, kan? Ini kita panggil tabi'. Mana i'rab dia ikut Zaid. Tabi'. Dan tabi' ni banyak, kan? Badal apa semua tu yang kita belajar tu, ataf, bayan, itu tabi'. So fi i'rabi tawabi', dia kata jinsuha, kita tengok dia tu jenis na'at ke jenis taukid. Itu kena buka nota kita lah. Na'at berapa jenis ada, taukid berapa jenis ada. Dia kata taukid. Jadi i'rab semua na'at dengan taukid, i'rab dia akan ikut dia punya asal dia, matbu'. Ni tabi', ini matbu'. Umumnya nama tabi' matbu'. Tapi kalau pergi detail nanti, ini jadi badal, ini jadi sifat ke, ini jadi ataf ke, apa semua, kan? Okey, i'rabuhu iza kana tabi'atan li matbu'ihi fil lafaz au fil mahal. Kita kata i'rab dia jika sekiranya dia tu mengikut matbu' dia. Ini matbu'. Tengok dia lah, dia kata matbu' ni jenis apa? Dari segi i'rab dia dengan lafaz ni tersebut ataupun hanya pada kedudukan saja. Kedudukan dia itu kedudukan mubtada' ke, kedudukan dia tu sebagai majrur ke, marfu' ke, kan? Jadi ikut dia lah, dia ikut ni. Dia ikut matbu' dia. Okey, habis itu. Bawah sekali fi i'rabil harf. Harf ni kita kena tengok jenis dia macam mana. Huruf tu huruf jar ke, huruf ataf ke, kena sebut semua. Kan saya dah bagi huruf berapa. Yang di belakang sekali nota saya berapa jenis huruf. Huruf tawaqqa', huruf taklil, huruf ini, huruf itu, macam-macam gitu. Selagi kita boleh sebut. Kalau ingat. Kalau tak ingat, kata harf saja. Hadza harfun. Dah. Huruf jar mesti orang kenal lah. So harfu jar atau huruf ataf. Ataf pun orang kenal. Ataf, waw ataf, fa ataf, summa ataf, kan? La ataf. Kemudian setiap huruf mesti ada, kata tadi, huruf mesti ada muta'alliq. Mesti bergantung kepada kata kerja ataupun kata nama yang mempunyai kuasa kata kerja. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Isim fa'il
Isim maf'ul sifat musyabbahah. Fi'il isim fa'il isim maf'ul sifat musyabbahah. Itu tempat yang dia yang ada kuasa kata kerja. Kemudian habis muta'allaq dia tengok zahir ataupun mahzuf sama juga macam yang atas tadi. Kemudian ada syarat lagi mahzuf tu adakah hazaf dihazafkan secara mutlak ataupun muqayyad. Tu biar tinggal dulu. Fi i'rabil jumal. Jumlah pula ya. Jumlah tu sendiri, ayat tu sendiri ada i'rab dia. Tengok jenis dia. Jenis dia ada berapa jumlah? 3 jenis. Satu jumlah ismiyah, fi'liyah, syibih jumlah. Syibih jumlah ni macam jar majrur tadilah. Jar majrur ataupun zaraf. Sebab zaraf dengan jar majrur ni dia kena ada muta'alliq dia kan. So dia dengan muta'alliq dia tu menjadi syibih jumlah. Jadi syibih jumlah, seperti jumlah. Kemudian i'rabuha. Jenis i'rab dia kena tengok. Alaha mahallu minal i'rab? Adakah dia mempunyai kedudukan dalam i'rab ataupun la? Tidak. Macam jumlah tu sendiri boleh jadi sifat ke? Boleh jadi mubtada', boleh jadi khabar, boleh jadi maf'ul. Jumlah tu sendiri. Boleh jadi mudhafu ilaih. Wa yuzkaru sabab. Dan kita kena sebutlah sebab dia. Kalau kita kata dia ni sifat, kenapa? Kalau kita kata dia mubtada', kenapa? Kena sebut dia punya reason dia. Why. Itu yang dikatakan i'rab. Jadi kesimpulannya kita dah belajar semua tu, kita dah sebut dah. Yang ini dia secara detail. Sebut secara detail perkara-perkara yang perlu kita ketahui tentang apa yang dinamakan i'rab. So sebab itulah kita tengok setengah-setengah kitab tu, kalau dia i'rab panjang sangat, habis detail. Macam saya kan, mana saya banyak sangat sebut marfu' bid dhammah ke bil kasrah ke, saya tak sebut. Saya sebut mubtada' khabar. Mubtada' gabung dua jumlah ismiyah. Saya tak sebut dia punya mahal, dia punya tempat, marfu', alamat, tanda, saya tak sebut. Sebab mubtada' tu ma'ruf dia marfu'. Marfu' mestilah sama ada dhammah ataupun dengan waw dengan alif. Dengan nun. Waw dengan alif. Wallahu a'lam bissawab.